Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pengiran Dato' Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Air. Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawai Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Kesatuan Myanmar. Puan Yang Terutama Pengiran Haji Kartini binti Pengiran Haji Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Puan Yang Terutama Dengku Haja Mazliza binti Pengiran Haji Mahali, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Switzerland. Dan Puan Yang Terutama Pengiran Hairani binti Pengiran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke ASEAN Sekretariat di Jakarta, Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Hong Sofia, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Tran Van Hoa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadam Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Baginda juga menerima mengadam Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Turut hadir di majlis tersebut ialah Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Dato' Pekrama Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kai Shah Bandar Dato' Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Allahyarham Pihin Orang Kai Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setia Usaha Sulin dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawai Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Negara Brunei Darussalam mencatat sehari lagi tanpa kes baharu jangkitan COVID-19. Ketika mengumumkan situasi terkini itu pada sidang media petang tadi, Menteri Kesihatan berkata jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan perkembangan itu pada sidang media petang tadi. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 18 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 10 Jun 2020 Masehi, Alhamdulillah
Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sementara itu, pada masa ini seramai 120 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,703 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 625 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 23,293 ujian. Alhamdulillah, berhubung dengan kontak-kontak kes yang didapati positif di Kuala Lumpur, ujian makmal virus SARS-CoV-2 bagi semua kontak adalah negatif. Berikutan makluman mengenai Bru Health App. Alhamdulillah, setakat ini seramai 365,604 orang ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 6,828 telah mendaftar kepada aplikasi itu. Manakala sebanyak 1,902 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan, yang mana kemudahan ini adalah dihaskan bagi kegunaan orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Seterusnya, berkaitan dengan tempahan untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada mana-mana jamaah yang masih belum bersedia dan masih ada kekhawatiran untuk menunaikan solat fardu Jumaat di masjid untuk tidak membuat tempahan di sistem Bru Health. Manakala bagi jemaah yang sudah menempah tetapi pada saat-saat akhir merasa kurang sihat, adalah disarankan untuk menekan "saya tidak akan hadir" di dalam sistem berkenaan. Ini mengambil kira pengisian slot di masjid, balai-balai ibadat dan surau berkenaan telah digunakan dan menghalang jemaah lain untuk membuat tempahan. Oleh itu, dengan tidak membuat tempahan atau menekan "saya tidak akan hadir" akan melepaskan slot berkenaan dan seterusnya membolehkan jemaah-jemaah lain yang benar-benar berkeinginan untuk mendapatkan slot bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Aung Badaruddin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Aung Osman memaklumkan bahawa Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan sokongan Majlis Ugama Islam Brunei untuk menangguhkan penghantaran jemaah haji negara tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi yang melibatkan bakal jemaah haji seramai 1,000 orang yang telah terpilih dan orang-orang yang berurusan sendiri sama ada belayar sendiri dari dalam negeri atau luar negara. Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan penangguhan itu atas sebab-sebab tertentu. Berdasarkan hukum syarak, iaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan dalam Syiri Fatwa 14/2020 bertajuk Penghantaran Jemaah Haji bagi tahun 1441 Hijrah 2020 Masihi dalam situasi pandemik wabak COVID-19 yang rumusannya adalah seperti berikut. Pertama, penularan wabak COVID-19 masih menjadi ancaman kepada seluruh dunia dan penyebaran virus ini belum akan terhenti sepenuhnya dalam waktu yang terdekat. Kerajaan Arab Saudi juga berusaha untuk mengekang
atau memutus rantaian penularan wabak COVID-19 daripada terus menjangkiti dan mendatangkan mudarat kepada penduduknya. Antaranya dengan melaksanakan perintah berkurung, penggantungan ibadat umrah dan penutupan masjid-masjid di Tanah Haram seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oleh yang demikian, adalah menepati kehendak syarak untuk menangguhkan penghantaran jamaah haji negara Brunei Darussalam bagi tahun ini berdasarkan berat sangkaan keadaan tidak selamat akibat dari penularan pandemik COVID-19 yang masih berleluasa sehingga kini, yang tidak dapat diketahui atau dijangka bilakah ia akan berakhir dengan pasti. Jika pihak berkuasa atau kerajaan berpendapat pemergian jemaah haji pada musim haji tahun ini dianggap tidak selamat dan tertegah, maka tegahan tersebut wajiblah dipatuhi demi maslahat jemaah haji itu, iaitu keselamatan mereka dari ancaman wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Dasar atau alasan yang kedua ialah berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan yang mana telah membentangkan senario dan situasi global pandemik wabak COVID-19 dalam persidangan majlis itu, bahawa masih ada kekhawatiran berhubung keadaan jangkitan pandemik itu. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa selaras juga dengan hukum syarak yang difatwakan oleh kerajaan, oleh mufti kerajaan melalui siri fatwa 14/2020 itu, maka pihaknya adalah menyokong untuk negara kita menangguhkan penghantaran jamaah haji tahun ini. Di samping dua alasan tadi, iaitu alasan syarak dan alasan kesihatan, nasihat daripada Kementerian Kesihatan, ialah dari segi praktikalnya pihak yang berkenaan dengan pengurusan ehwal ibadat haji menyatakan bahawa sehingga sekarang semua urusan berhubung dengan penghantaran seramai 1,000 orang jemaah haji kita masih belum dapat dibuat kerana prosesnya dibekukan, iaitu berkenaan dengan visa haji, slot penerbangan, pengangkutan dan hotel tempat tinggal di Madinah, Mekah, dan urusan di masyair, iaitu di Arafah dan di Mina. Bahkan urusan penjagaan kesihatan oleh petugas kesihatan dan perubatan dari Kementerian Kesihatan kita yang akan menyertai jemaah semasa di Tanah Suci, semuanya belum dapat dibuat dan belum dapat diproses. Oleh yang demikian, Jabatan Urusan Haji Kementerian Ahli Wal Agama menyatakan bahawa masa adalah sangat suntuk untuk melakukan atau memproses semua itu, sekiranya pun ibadat haji dibukakan tahun ini kepada jamaah haji dari luar negeri seperti biasa ataupun terhad. Maka sehubungan dengan ketetapan ini, segala urusan dan komitmen yang telah dilakukan, yang telah dibuat antara jemaah haji kita dengan syarikat-syarikat pengandali perkhidmatan pakej haji adalah akan diselesaikan antara mereka, termasuklah bayaran-bayaran yang telah diterima daripada bakal jamaah oleh syarikat-syarikat pengandali yang berkenaan.
Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Hal Ehwal Agama juga mengongsikan seramai 35,556 orang telah hadir untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat pada 5 Jun lalu. Jumlah tersebut meningkat berbanding jemaah yang menghadiri sembahyang fardu Jumaat pada 29 Mei. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, sejak masjid, surau dan balai ibadat dibuka semula bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat, ia dapat dilaksanakan secara berwaspada dengan mengikut panduan kesihatan untuk mengekan jangkitan wabak COVID-19. Keadaan berwaspada itu jelas Menteri Hal Ehwal Agama akan diteruskan. Kementerian Hal Agama ingin menyatakan lagi penghargaan kepada semua yang berkenaan dalam pelaksanaannya. Dan penghargaan juga kepada jemaah yang telah hadir bersembahyang secara tertib menepati seperti yang diaturkan. Alhamdulillah. Dimaklumi ada yang datang tetapi tidak dapat masuk ke setengah-setengah masjid atau surau atau balai-balai ibadat kerana sebab-sebab tertentu. Pihak pengurusan hal ehwal masjid bersama pihak-pihak berkenaan, terutama sekali Kementerian Kesihatan, telah mengenal pasti beberapa isu semasa pendaftaran masuk jemaah ke dalam masjid. Dalam perkara ini, Kementerian Hal Agama sangat menghargakan inisiatif Kementerian Kesihatan yang meneliti semula ke dalam sistem kerana kemungkinan ada masalah sistem seperti double booking, ghost booking, methods of calculation dan sebagainya. Sementara itu, pihak yang berkenaan kawalan dan pihak masjid yang bertugas telah diminta menggunakan budi bicara yang berpatutan untuk membantu jamaah yang memang layak, tetapi kerana sebab-sebab teknikal pada peringkat mengimbas kod QR di pintu memasuki halaman masjid, mereka telah tidak diberi kebenaran masuk ke masjid. Jadi dimintalah gunakan budi bicara yang berpatutan. Demikian juga disebabkan kesuntukan waktu pada saat-saat terakhir, pintu pagar masjid mula ditutup yang mana ditetapkan sewaktu iqamah dilaungkan. Perkembangan mengenai satu kes aktif di unit rawatan rapi Pusat Pengasingan Kebangsaan turut dikongsikan semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Kembali selepas ini, teruskan bersama berita perdana. Satu kes aktif yang masih dirawat di unit rawatan rapi Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan negatif dari COVID-19. Menteri Kesihatan menjelaskan perkembangan tersebut selepas 3 ujian swab berturut-turut. Yang semua maklumlah, ada seorang pesakit masih aktif dan beliau masih dirawat di unit rawatan rapi di NIC. Beliau sudah negatif for COVID more than a month pulang. We did 3 consecutive swab before this. Tiga is negative, so we clear him of COVID as well. Tapi disebabkan keadaannya ini berpunca pada COVID, so beliau masih berada di sanalah dan dirawat di NIC. Negara Brunei Darussalam dan Australia terus menjalin rakan kongsi dalam bidang pertahanan efektif yang menyumbang kepada keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah rantau. Sehubungan itu, Suruhanjaya Tinggi Australia di negara ini dan Kedutaan Amerika Syarikat ke negara ini mengadakan majlis memperingati ulang tahun ke-75 Operasi OBO ke-6, iaitu Operasi Pendaratan Tentera Bersekutu di negara ini semasa Perang Dunia Kedua. Majlis diadakan pagi tadi di Pantai Muara. Hadir Major Jeneral Pengiran Datuk Perukes Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Lebih 75,000 warga Australia menyertai kempen OBO dalam membebaskan Pulau Borneo dari kecaman Perang Dunia Kedua
pada tahun 1945. Majlis tersebut juga diadakan bagi memperingati perkhidmatan dan pengorbanan mereka yang telah terkorban di negara ini semasa perang tersebut. Juga hadir ponen terutama Nicola Rosenblum, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini, dan Scott Warden, Kuasa Usaha Kedutaan Amerika Syarikat. Seorang individu ditahan oleh daerah polis Blyth, pasukan polis di Raja Brunei kerana dipercayai terlibat dengan kegiatan perjudian 4 digit loteri di Jalan Dipa Negara Kampung Mumung, Kuala Blyth. Menurut penguasa polis Hendry bin Haji Amin, pemangku pegawai pemerintah daerah polis Blyth, penahanan tersebut adalah hasil maklumat dan risikan yang telah dijalankan. Suspek yang ditahan adalah seorang wanita penduduk tetap berumur 64 tahun yang dipercayai terlibat menjalankan kegiatan mengutip slip taruhan daripada pembeli loteri. Dalam serbuan yang dijalankan, beberapa barang yang dipercayai digunakan dalam perjudian tersebut termasuk wang tunai dan slip taruhan berjaya dirampas. Suspek dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Kuala Blyth bagi siasatan lanjut dan akan menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 4-C Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28 yang boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun dan denda tidak kurang daripada RM5,000. Seorang lelaki rakyat tempatan didakwa dengan melakukan 27 kesalahan di bawah Seksyen 6-B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Reginalo Chong Cheng Jan, 34 tahun, didakwa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dengan menawarkan wang tunai dalam jumlah dari RM50 hingga ke RM500 sebagai dorongan atau ganjaran kepada salah seorang pegawai kerajaan untuk tidak mengambil tindakan ke atas dirinya yang melakukan kesalahan di bawah Perintah Kastam 2006. Siasatan Biro Mencegah Rasuah mendapati tertuduh melakukan kesalahan tersebut pada 24 Oktober 2017 dan 4 Mac 2018. Kes akan disebut semula pada 12 Ogos depan. Jika sampai kesalahan, tertuduh boleh dijatuhi hukuman maksimum denda RM30,000 dan penjara 7 tahun bagi setiap kesalahan. Tanaman jagung di negara Brunei Darussalam pada ketika ini mengalami serangan sejenis serangga perosak tanaman yang dikenali sebagai ulat ratus fall. Dapatan tersebut adalah berdasarkan daripada pemantauan yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pada lazimnya, ulat tersebut akan menjadikan jagung sebagai tanaman utama untuk diserang. Walau bagaimanapun, ianya juga berpotensi untuk menjejaskan sekurang-kurangnya 80 jenis tanaman lain termasuk padi, lada serta sayuran jenis daun. Memandangkan ancaman ulat ratus fall berisiko dalam menjejaskan penghasilan industri pertanian negara, terutamanya industri padi, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah mengambil beberapa langkah yang bertujuan untuk memutuskan kitaran hayat ulat tersebut dan mengurangkan pembiakannya. Satu perintah bertulis kepada semua peladang jagung di negara ini bagi penghapusan atau pemusnahan tanaman jagung mereka. Selaras dengan peruntukan di bawah Bab 13-1, binatang-binatang musuh pertanian dan tumbuh-tumbuhan yang merosakkan Penggal 43. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebanyak RM2,000 seperti yang diperuntukkan di bawah Bab 14 Akta yang sama. Sehubungan itu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memohon kerjasama orang ramai yang ada menanam jagung untuk menghapuskan atau memusnahkan tanaman mereka dengan menebang atau mencabut dan membakarnya sehingga menjadi abu secara terkawal. Kemudian meradu tanah bersama tanaman yang telah dibakar sebelum disembur dengan racun yang disyorkan. Langkah seterusnya merehatkan tanah dan tidak bertanam jagung dalam masa 3 bulan untuk memutuskan kitaran hayat ulat ratus fall. Kementerian tersebut akan terus menjalankan pemantauan bagi mengawal tahap serangan ulat berkenaan bagi memastikan pengeluaran hasil ladang tanaman tidak terjejas. Kerjasama daripada orang ramai adalah sangat diperlukan bagi memusnahkan tanaman jagung mereka untuk sama-sama menjaga penghasilan industri pertanian negara bagi membantu menjamin sekuriti makanan.
Satu produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan tersebut adalah berdasarkan daripada ujian makmal yang dijalankan oleh bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk tersebut ialah Herbal Plus New Day and Night Cream. Bahan pencemar di dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan untuk penjualan produk tersebut atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualan produk tersebut. Sehubungan itu, produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Adalah menjadi kesalahan di bawah Peraturan Uban Produk Kosmetik 2007 untuk mengimport dan memasarkan produk kosmetik di pasaran tempatan tanpa surat pengakuan notifikasi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di Kementerian Kesihatan, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk makluman lanjut dan perhubungan lanjut, orang ramai boleh menghubungi bahagian compliance dan perlesenan melalui talian telefon 2393298, sambungan 208 atau email kepada farmasi.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan atau hubungi talian Darussalam 123. Penanaman buah-buahan menggunakan sistem teres 4 segi oleh syarikat Longji Sendirian Berhad berupaya menghasilkan 250 kg buah markisa tahun lalu, iaitu sekitar RM1,000. Penanaman buah-buahan milik Dayang Ramlah binti Haji Kula bersama pelabur asing dari Malaysia diusahakan di kawasan kemajuan pertanian KKP Stesen Selangan, daerah Temburong, seluas 10 hektar. Penanaman buah-buahan bermusim dan tidak bermusim milik syarikat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik sehingga diberikan kawasan tambahan seluas 20 hektar. Pada masa ini, syarikat ini masih dalam proses menghasilkan buah-buahan yang berkualiti dan bercadang untuk memasarkan ke luar negeri. Tanaman utama syarikat ini ialah buah nangka dan kelapa pandan. Selain itu, syarikat juga menanam tanaman sampingan seperti markisa, rambutan, durian salad, limau, avokado dan mangga Thailand. Selain pengeluaran tanaman markisa tahun lalu, pengeluaran tanaman nangka bagi tahun 2020 pula ialah 10 kg, iaitu sekitar RM30. Anggaran pengeluaran tanaman denas dari bulan Jun hingga Disember tahun ini sebanyak 20 ke 200 kg sebulan. Sementara anggaran pengeluaran buah nangka sebanyak 50 ke 200 kg sebulan. Pada tahun lalu sahaja, nilai jualan syarikat sebanyak 200 kg iaitu sekitar RM800. Inisiatif dan bantuan pihak kerajaan khususnya Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kepada peladang tempatan dapat meningkatkan lagi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar dan terus memberi bimbingan dalam menjayakan aktiviti pertanian di negara ini. Terima kasih kepada Kerajaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Selain itu juga menyediakan kemudahan seperti bekalan elektrik dan jalan ladang dan juga perkhidmatan makmal untuk kesesuaian tanah dan air. Di samping itu juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan dan penanaman. Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan orang ramai
Bermula pada hari Ahad 14 Jun 2020, pengisian program Bandarku Ceria adalah terhad kepada aktiviti riadah yang dilakukan secara individu sahaja. Manakala aktiviti berjaja adalah ditiadakan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Langkah itu dibuat susulan hasil daripada pemerhatian ke atas pembukaan semula program Bandarku Ceria pada 7 Jun lalu serta berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan. Orang ramai, khususnya pengunjung program berkenaan, diingatkan supaya akan mematuhi arahan-arahan dan nasihat-nasihat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan.